رمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel Duda Devi. Terima kasih kepada yang masih lagi sudi buka channel ni. Cik Devi doakan semoga Allah kurniakan kesihatan kepada semua yang menonton, tak kira di mana berada, dan juga semoga Allah teguhkan, kuatkan iman untuk terus beramal di bulan Ramadan ni. Okey, Cik Devi nak cerita sikit tentang apa yang berlaku dekat kampung Cik Devi ni. Ada kawan baik Cik Devi sekeluarga sekarang ni yang dijangkiti COVID. Dan sekarang ni mereka sekeluarga dah seminggu dah, dan sekarang ni mereka sekeluarga di Sungai Buloh, di Sungai Buloh. Ni sahabat Cik Devi sendiri lah, memang duduk kat kampung yang sama juga, kampung Bangkung. Dan baru je dia admit dekat Sungai Buloh sekeluarga dengan anak dan suaminya. Dan baru-baru ni pun Cik Devi selalu juga WhatsApp dia kan, dan bagi sokongan. Itu yang kita mampu lakukan. Kita doakan dan kita sentiasa support dia, tanya khabar semua macam mana. Dan Cik Devi mohon kawan-kawan yang tonton video ni, tolong doakan kawan-kawan kita yang dijangkiti COVID. Yang ini berlaku dengan kawan kita, tak tahu kita nanti macam mana kan. Mudah-mudahan semoga Allah lindungi kita. Jadi kita doakan semua sahabat-sahabat kita semua yang dijangkiti, tak kira bangsa, kaum apa pun macam mana pun, semoga Allah lindungi semua pun hamba Allah, dan semoga Allah lindungi semua yang dijangkiti COVID, dan semoga keadaan bertambah pulih. Jadi tapi yang pentingnya kawan-kawan, walaupun sebab mungkin wallahualam lah, mungkin agak bila kerajaan longgarkan sikit, jadi dia menjadi balik semula. Jadi Cik Devi punya pandangan, walaupun dilonggarkan, kita kena betul-betul juga jaga SOP, dan kalau tak ada kepentingan, tak payah keluar lah. Tak payah keluar kan. Kita maknanya kalau perlu baru keluar, tak perlu tak payah kita keluar, kita stay home je sehinggalah keadaan betul-betul pulih. Jadi itulah dia keadaan yang sekarang ni. Okey, hari ni sebenarnya Cik Devi nak cerita tentang ABC. Apa dia ABC? Bukan berbuka puasa, bukan makan untuk puasa. ABC ni adalah satu kelebihan yang Allah berikan kepada orang perempuan yang tak boleh puasa. ABC tu kepanjangan dia adalah Allah beri cuti kepada perempuan yang datang period lah, datang haid kan. Jadi apa yang tak boleh dilakukan oleh perempuan yang period ni, antaranya itulah dia berpuasa, tak boleh berpuasa kan, dan dah tak boleh puasa dan kena berbuka puasa. Kalau berpuasa haram hukumnya. Jadi kena makan, kena berpuasa untuk jaga kesihatan. Okey, dan kedua adalah tak boleh solat, tak boleh solat sunat, dan tak boleh lah ibadah-ibadah wajib tu semua tak boleh. Allah berikan rukhsah ataupun keringanan. Kalau puasa tadi, kalau cuti kena ganti kan, tapi solat Allah tak suruh tak perintahkan untuk ganti. Jadi satu kelebihan dan keistimewaan Allah diberikan kepada orang perempuan. Tapi jangan leka, jangan rasa macam untung pula tak ada. Sebenarnya kalau kena ada rasa macam ruginya tak dapat beribadah. Dan
tidak boleh juga membaca Al-Quran. Bab membaca Al-Quran ni sebenarnya Cik Devi pun ada sebelum ni macam rasa macam confused sikit, sebab ada kata boleh, ada tak kata boleh, ada yang kata boleh. Jadi kat sini Cik Devi ada ambil satu video yang ada upload satu video yang diterangkan oleh ustazah kesayangan, iaitu Ustazah Asma Harun, yang penerangnya agak memang lebih jelas dan ringkas, dan Cik Devi harap kawan-kawan semua yang menonton dapat memahami kenapa tak boleh baca Quran, kenapa tak boleh. Sebab kalau macam hafizah, ada yang kata boleh baca kan, jadi kenapa hafizah tu dia memang dah ngaji selalu kan, mungkin antara reason je supaya tak lupa, jadi dia macam dia memorize, dia keluarkan dia supaya dia tak lupa. Tapi untuk orang biasa macam kita, macam Cik Devi ni, boleh ke tak boleh mengaji Quran? Jom kita tengok sama-sama video Ustazah Asma Harun. Jom. Okay, jom kita tengok sama-sama videonya. 1, 2, 3. Top. Ustazah, saya nak tanya, kalau kita tengah uzur, boleh ke kita baca surah Al-Waqi'ah, Al-Maqsurat? Okey. Terima kasih Puan Hamizan binti Abdul Rahman. Perbincangan tentang sama ada boleh baca Al-Quran atau tidak ketika uzur, memang itu adalah dalam persoalan khilafiyah. Maksudnya ada perbezaan pendapat para alim ulama. Sebab itu kita akan dapati dalam masyarakat kita di Malaysia sendiri, ada ustaz jawab A, ada jawab B, ada jawab C. Contoh. Maksudnya jawapan tu berbeza-beza, dan mudah-mudahan semua jawapan itu adalah benar. Tapi kalau ditanyakan apakah yang saya pegang, pendapat yang mana saya pegang, pendapat yang masyhur, antara pendapat yang kuat mengatakan bahawa wanita ketika haid, ketika nifas dalam keadaan kita kotor, maka kita tidak dibenarkan untuk membaca mana-mana ayat Al-Quran walaupun satu huruf. Okey. Dengar dulu ya sampai habis. Kemudian walaupun sekiranya kita membaca apa-apa ayat Al-Quran yang dah dibiasakan menjadi zikir. Bila sebut zikir, ayat Al-Quran ini bukanlah dalam jumlah yang banyak. Kalau surah Al-Waqi'ah itu satu surah yang panjang, surah Al-Mulk juga surah yang panjang. Tapi contohnya kita baca Al-Maqsurat. Al-Maqsurat adalah petikan-petikan ayat Al-Quran. Contohnya daripada surah pendek, 3 kul ada, ayat kursi ada, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ada, dan surah Al-Baqarah yang awal pun ada. Jadi dia petikan-petikan yang telah dijadikan zikrullah. Dan ayat Al-Quran di dalam Al-Maqsurat ini adalah ayat yang datangnya daripada hadis Nabi SAW, penjelasan tentang fadilat ayat itu sendiri. Maka di situ ayat itu dijadikan doa ataupun zikrullah. Baca Maqsurat dalam keadaan uzur dengan niat zikir maka dibenarkan. Tapi kalau kita nak niat zikir baca Al-Mulk tak boleh, sebab kita tak sebut zikir Al-Mulk, kita sebut surah Al-Mulk. Sama juga dengan Al-Waqi'ah dan sebagainya. Bagi wanita yang uzur, memang mungkin kita sedih kalau kita terpaksa meninggalkan surah kelaziman kita, sama ada surah Al-Mulk, surah Yasin, surah Al-Waqi'ah dan sebagainya. Tetapi redha dengan ketentuan Allah dan meninggalkan satu yang Allah larang juga ibadah, kita diberi pahala. Bila kita redha, Allah suruh kita tinggalkan sesuatu, maka kita diberi pahala. Janganlah pula rasa 7 hari uzur rasa rugi. Tak ada, kita boleh banyakkan zikir, banyakkan salawat, banyakkan istighfar, boleh ulang-ulang 3 kul, boleh baca ayat kursi dengan niat zikrullah. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab. Okey, itu soalan pertama. Diberi pahala. Bila kita redha, Allah suruh kita tinggalkan sesuatu, maka kita diberi pahala. Janganlah pula rasa 7 hari uzur rasa rugi. Tak ada, kita boleh banyakkan zikir, banyakkan salawat, banyakkan istighfar, boleh ulang-ulang 3 kul, boleh baca ayat kursi dengan niat zikrullah. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab. Okey, itu soalan pertama. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Okey, jelas tadi kan. Maknanya tak boleh membaca Al-Quran, tak boleh membaca surah yang panjang. Tapi kalau kita dah macam zikir-zikir yang macam dalam Al-Maqsurat ataupun ada zikir yang kita dah biasa baca tu, tak ada masalah walaupun ada ayat Al-Quran dalam tu. Tapi sebab itu adalah ayat yang kita biasa gunakan untuk doa ataupun zikir, itu dibolehkan. Tapi kalau macam satu surah yang panjang, contohnya macam Al-Mulk, Al-Waqi'ah dan sebagainya, itu tak boleh baca. Tapi jangan risau kawan-kawan semua, sebab walaupun
dalam keadaan bercuti, sebenarnya bercuti kerana fitrah yang Allah berikan tu, buat amal ma'ruf nahi munkar, membuat yang baik dan meninggalkan apa yang Allah larang, itu juga mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh isi masa kita dengan buat benda-benda lain, perkara-perkara lain yang lebih yang juga bermanfaat. Contohnya kita boleh berzikir, macam tadi saya bagi contoh tadi kan, boleh berzikir dan boleh membaca, boleh banyaklah benda-benda lain yang kita boleh buat untuk insya-Allah mendapat amal ganjaran pahala yang sama juga dengan orang yang berpuasa. Itulah je sebersedikit info yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semua. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa.